Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alfia Nabila binti Umar Nalwi. Saya berumur 19 tahun dan tinggal di Banting. Dan ini adalah rakan sekumpulan saya. Selamat pagi, saya Siti Khadijah binti Rosni. Saya lahir di Banting, Selangor dan saya dari kelas DAM 36. Isi kandungan mempunyai 11 isi kandungan. Yang pertama ialah pengenalan, yang kedua ialah fungsi, ketiga jenis-jenis komputer, keempat jenis peralatan komputer, yang kelima sistem komputer, yang keenam adalah langkah-langkah semasa membuka komputer, yang ketujuh langkah-langkah sebelum menggunakan komputer, yang ke-8 langkah-langkah semasa menutup komputer, yang ke-9 kebaikan komputer, 10 keburukan komputer, dan terakhir ialah kesimpulan. Pengenalan komputer. Apa itu komputer? Komputer itu adalah berasal daripada perkataan Latin iaitu computere yang bermaksud mesin pengiraan. Tapi itu pada zaman dahulu. Pada zaman kini dia adalah menyimpan maklumat, menerima maklumat, memproses maklumat dan mempersembahkan maklumat. Fungsi komputer ada pelbagai jenis, antaranya ialah pekerjaan menjadi lebih mudah. Yang kedua, alat untuk membantu kau berkomunikasi. Contohnya macam kita nak buat Google Meet, Zoom untuk kita bercakap dengan rakan yang jauh. Seterusnya, alat untuk menghiburkan diri. Kita boleh buka YouTube, share lagu dan sebagainya untuk kita hiburkan diri kita. Seterusnya, membantu di dalam dunia pendidikan. Di dalam dunia pendidikan ni kita boleh cari apa makna ataupun kerja-kerja yang kita tidak tahu dan kita boleh cari dekat Google menggunakan komputer. Seterusnya, membantu untuk mencari maklumat. Maklumat yang kita tak tahu, yang susah kita nak cari untuk kita berfikir, kita boleh menggunakan komputer dan kita menggunakan Google untuk cari maklumat-maklumat yang kita tak tahu. Komputer kita ada 6 jenis komputer iaitu PDA, server, desktop, laptop, netbook dan tablet komputer. Seterusnya ialah jenis peralatan komputer. Jenis peralatan komputer mempunyai 5. Yang pertama ialah monitor, CPU, mouse, speaker dan keyboard. Ada 3 jenis sistem komputer iaitu hardware, software dan firmware. Hardware ini adalah peralatan yang digunakan dari komputer itu sendiri yang kita dapat sentuh, dapat lihat dan dapat pindahkan. Software pula adalah satu prosedur pengoperasian dari komputer itu ataupun dari pelbagai prosedur untuk pemprosesan data yang telah ditetapkan sebelumnya. Firmware pula adalah orang-orang yang bekerja secara langsung yang menggunakan komputer sebagai alat bantu mereka, ataupun orang-orang yang tidak bekerja secara langsung menggunakan komputer tetapi hasil kerja mereka daripada laporan. Seterusnya adalah langkah-langkah semasa membuka komputer. Yang pertama, memastikan peralatan komputer dipasang dengan baik. Yang kedua, perhatikan aliran elektrik. Yang ketiga, kita kena menggunakan alat bantuan dalam tegangan elektrik. Yang keempat, menekan butang power. Yang kelima, kita menunggu proses opening Windows. Dan yang terakhir, komputer boleh siap digunakan. Seterusnya, langkah-langkah sebelum menggunakan komputer. Ada 5 langkah-langkah sebelum menggunakan komputer. Langkah pertama adalah kita kena memastikan tempat kerja dan peralatan yang kita gunakan itu dalam keadaan bersih. Dan kedua, kita kena pastikan kita dapat pencahayaan dan pengudaraan yang mencukupi. Dan yang ketiga, kita kena pastikan keadaan luaran dan fizikal mesin. Dan keempat, kita kena pastikan tiada sebarang kecacatan atau kerosakan fizikal. Yang kelima, barulah kita maklumkan kepada pengawal petugas mengenai set komputer terkini. Seterusnya adalah langkah-langkah semasa menutup komputer. Yang pertama, kita kena pastikan aplikasi dan semua kerja yang kita buat disimpan dalam keadaan yang baik. Yang kedua, setelah selesai menutup semua aplikasi yang digunakan, kita kena tekan klik menu start dan tekan shutdown sehingga komputer mati. Yang seterusnya, jika komputer sudah mati, kita matikan alat lain seperti monitor dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah cabut kabel yang dipasang di suis elektrik.
Seterusnya, kebaikan komputer. Kebaikan komputer ni kita ada banyak kebaikan dia, tapi antaranya adalah dia dapat memudahkan segala tugas kita yang rumit dan susah. Yang kedua, komputer ni mempunyai storan yang lebih besar berbanding telefon. Kalau kita simpan maklumat dia banyak-banyak pun, still kita ada ruang lagi kalau nak simpan. Dan dia terselamat, tak ada hilang. Dan seterusnya, hasil kerja kita lebih kemas. Seterusnya ialah keburukan komputer. Yang pertama ialah risiko kesihatan, boleh menyebabkan mata kita menjadi rosak dan kepala kita pening apabila kita melihat komputer dengan terlalu lama. Yang kedua, pencerobohan privasi. Yang ketiga, keselamatan awam. Yang keempat, impak tenaga kerja. Dan yang kelima, impak persekitaran. Yang terakhir ialah kesimpulan. Melalui tugasan yang diberikan oleh lecturer saya, Cik Rashidah, saya serta rakan saya dapat menambahkan pengetahuan dengan lebih mendalam tentang spesifikasi setiap komputer. Setiap ahli memilih komputer berdasarkan spesifikasi yang diperlukan. Selain itu, kami juga dapat mempertingkatkan kemahiran berkomunikasi antara satu sama lain. Di samping itu juga, kami dapat bekerjasama antara ahli kumpulan, contohnya berbincang terlebih dahulu ketika hendak membuat sesuatu keputusan. Sekian, terima kasih.